Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas izin. Sebelum itu terima kasih banyak pada pengurusi. Terima kasih banyak pada Tuan Jaafar daripada APM Batus, frontliner kita yang bersama kita pada hari ini, dan juga tak lupa Tuan Amirul sebagai Ketua Angkatan Pertahanan Awam Malaysia bahagian Batus ataupun di daerah Batus dan Pulau Pinang yang bersama-sama kita, sahabat daripada APM semua, dan tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, untuk memulakan perjumpaan kita pagi ini. Saya malu-malukan ke semua yang ada, selamat datang, Arab kata ahlan wa sahlan, Muji kata welcome, Hindu saya tak tahu nak kata apa. Mudah-mudahan kedatangan tuan-tuan ni boleh mengobatkan kerinduan sikit. Pagi ini dapat sama-sama kita berhimpun, dapat sama-sama kita berada dalam dewan pada hari Rabu seperti biasa. Cuma kita pada minggu ni ataupun dalam bulan ni lah kita kata, kita terpaksa dan kena mengikut SOP yang telah ditetapkan. Kerana kita dipantau oleh pihak MKN dan pihak APM akan selalu bersama kita, dan kita juga ada frontliner dari KKM juga yang sentiasa memantau kita dalam keadaan kita bebas dan kita terpelihara daripada COVID dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pagi ini kita bersama dengan Syekhuna wa Murabbina, ya, Syekh Salah, Dr. Syekh Salah Khalifah Ahmad Khalifah, Imam Besar Masjid Negara atau Masjid Syekh Jaafar bin Abi Talib di Jordan. Saya baru bincang dengan dia tadi. Sebenarnya untuk maklumat tuan, dia kena balik itu bulan 3 lagi. Tapi kerana PKP kita, dia tak boleh balik. Sampai hari ini tak boleh balik. Saya cuba cari tiket. Tiket ada tapi tiket keaman tak ada. Sampai hari ini. Dia terpaksalah dia pun. Tuan-tuan bayang 4 bulan jauh daripada keluarga. Kan? Perasaan. Pagi ni pun saya nak tenangkan dia balik. Sebab saya baru dapat tahu kata hari ni pun tak boleh terbang juga. Walaupun tiket dia esok, tak boleh terbang juga. Sebab tak ada terbang ke aman. Jadi walaupun insya-Allah ini peluang lah sebenarnya Allah buat ni, nak beri peluang saya dan kita sekalian untuk dapat ilmu daripada Syekh sendiri. 5 bulan dia dengan kita. Untuk perhatian tuan-tuan, ada anak murid kita seorang dapat mengkhatam 30 juzuk selama 2 bulan lebih dengan Syekh. Bulan puasa baru ni dia khatam 30 juzuk dengan Syekh. Alhamdulillah, itu keberkatan lah. Yang lain pun dapat menghabiskan bacaan juga, kan, dengan Syekh sendiri, keberkatan daripada Allah Ta'ala yang kurnia kepada kita sekalian. Baik, untuk pagi ni insyaAllah saya tak buang masa. Kita dengan SOP kita cuma sejam saja. Kita sejam lebih sikit lah. Saya baru ni di Al-Ustaz sama juga. Kedah pun bagi setengah jam. Ikut peraturannya. Sampai setengah jam saya tanya, nak sambung ke, nak terus ke, nak berhenti. Saya tanya tu saya Datuk. Saya tanya Datuk. Yang sebelah saya tu Datuk Bandar Al-Ustaz. Dia kata, Ustaz, terus Ustaz sejam. Maka kita dapat lesen sejam. Baik, hari ini pun sama juga insya-Allah saya bagi lesen kat Syekh. Kan, mungkin nanti ada benda-benda yang akan menyentuh ataupun benda yang memberi faedah kepada kita sekalian. Baik. Al-mawdu' سوف نتكلم في هذا اليوم مع Syekh. Tajuk yang kita nak bincang pada pagi ini dengan Syekh ialah an syakhsiyatul muslim. Ini kepribadian seorang Islam. Dan itu yang saya sebut kat Syekh tadi. Macam mana nak membentuk pribadi seorang muslim yang terbaik. Ini kita nak bincangkan sebab tajuk yang seminar yang kita adakan hari ini ialah seminar berbentuk pengetahuan tentang macam mana kepribadian seorang Islam yang sepatutnya wujud dan sepatutnya ada dalam
konteks masyarakat kita atau dalam kehidupan bermasyarakat dan hidup dengan orang ramai. Seorang beri tajuk kita ialah kepribadian Muslim. Ini yang kita nak tengok dan kita nak tahu daripada Syekh sendiri. Baik tuan-tuan, saya tak buang masa, insya-Allah kita terus pada Syekh sendiri untuk kita mengetahui apa yang patut, dan insya-Allah saya akan cuba terjemahkan apa yang disampaikan oleh Syekh, insya-Allah. Tafadhal Syekh. Tafadhal. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Al-Muslim insanun a'azzahu Allah, akramahu Allah, rafa'a qadrahu Allah, hatta صار مسلما. المسلم إنسان سلم أمره لله فسلمه الله من كل مكروه. لذلك يوم القيامة أمنية الكفار لو كانوا مسلمين، كما حدثنا المولى تعالى في الآية 2 من سورة الحجر. قال تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذا رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، ورواية ورش عن نافع من طريق الأزرق: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. والمسلم إنسان أنعم الله عليه بنعمة الإسلام، وأفضل نعمة هي نعمة الإسلام، نعمة عظيمة نعيش فيها ولا ندري بها، أن جعلنا الله من المسلمين، رغم أن سيدنا إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يجعله مسلما هو وابنه إسماعيل. والدليل قول الله تعالى سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. دعاء رجاء طلب: ربنا واجعلنا مسلمين. إبراهيم وإسماعيل دعاء: ربنا واجعلنا مسلمين لك، بس لا، دعاء لنا كمان نحن، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya nak bincang tentang peribadi Muslim. Itu tajuk kita. Saya kata baik. Pertama, saya kata apa? Saya kata Muslim ini ialah satu kemuliaan untuk kita sekalian. Jadi Islam ni satu kemuliaan. Dan Allah nak muliakan kita, Allah nak bagi kita ni jadi terangkat ke mercu kejayaan yang terbesar ialah bila dia mula-mula dia jadikan kita Islam. Dan Islam pilihan Allah atas kita sekalian. Maka tuan-tuan dan muslimin, saya kata apa? Saya kata jadilah Muslim. Bila Allah ciptakan kita Islam, jom jadi Muslim.
Jom kita buat diri kita ni jadi Muslim yang terbaik. Kerana itu yang Allah nak, sebab tu dia jadikan kita Islam. Baik, maka saya kata apa lagi? Wajiblah bila kita Islam ini, wajiblah kita ni kena faham, bila Islam kena buat apa? Wajib serah diri kepada Allah. Bila Islam, kita wajib serah urusan dan diri dan juga apa saja pada Allah Ta'ala. Ini mula nak jadi peribadi Islam. Ulang balik apa dia? Bila Allah lantik jadi Islam, siapa jadi Islam, syarat jadi Islam, serah diri dan serah segala urusan kepada Allah Ta'ala. Jangan duk komen, jangan duk bangkang apa. Baik, yang kedua saya kata apa? Yang kedua, jadi Islam ni sebenarnya kemuliaan. Kerana kalau kita tengok dalam surah Al-Hijr, ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat 1 dan 2, kata Allah Ta'ala khitab kepada orang-orang kafir. Kan? Dia baca dengan rubama. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Kita Allah kata kedua, tengok surah Al-Hijr ayat pertama, ayat kedua. Masuk ayat ni pula, rubama boleh baca dengan dua cara. Saya kata pertama rubama, kedua dibaca rubama. Kedua boleh baca. Tapi cara qiraat lah. Baik. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin, maknanya orang kafir ni, kata Allah tadi, akhirat esok menyesal. Dia berkata apa? Rubama yawaddu alladhina kafaru. Dia berkata, ish, alangkah baiknya kami ni. Ini kata orang kafir. Ya, alangkah baiknya kami kalau dunia lu jadi Islam. Pasti dia jadi kafir. Kan? Maka bila dia kiamat esok, dia pun menyesal. Kerana Allah bagi Islam tak mau pakai. Allah bagi jadi Muslim tak mau. Dia nak jadi kafir juga. Maka di akhirat esok menyesal kerana Allah bagi Islam tak mau Islam itu. Ini ayatnya. Surah Al-Hijr ayat 1 dan 2. Kita tengok mana? Makna dia, orang kafir menyesal, kalaulah dia berkata kami Islam dulu pun bagus juga. Tapi dah kiamat apa lagi kan? Baik. Maka menyesallah orang yang diberi Islam tapi tak mau Islam. Kan? Jadi kita pula kata Allah Ta'ala, kata Syekh, kata Allah Ta'ala, diberi kita Islam, maka wajiblah kita sentiasa mematuhi arahan Islam dan jom usaha biar kita ni jadi Islam yang terbaik. Kemudian Syekh kata apa lagi? Bila mana diberi Islam oleh Allah Ta'ala, maka ketahuilah kita telah diberi nikmat besar oleh Allah. Mulia dan nikmat. Kan pertama Allah muliakan Islam dan Allah bagi Islam. Bila Allah bagi Islam, itu nikmat terbesar yang diberi oleh Allah kepada diri manusia. Dan tuan-tuan sekalian, saya kata, bila mana kita nak jadi Islam yang terbaik, nak jadi Islam yang paling elok, itu cerita kita. Wajib bercita jadi Islam yang terbaik. Bukan Islam, jadi Islam yang terbaik sekali. Kan? Ini yang patut ada pada kita sekalian. Sulam balik, saya kata apa? Saya kata, bukan jadi Islam saja, jadi Islam hak yang terbaik. Baik. Kenapa? Sebab itulah doa Ibrahim AS. Nak jadi Islam terbaik ni, doa Ibrahim. Dan apa doa Ibrahim, tuan-tuan? Tuan-tuan refer tengok Quran muka surat 20 ayat 127 128. Muka surat sebelah kiri ayat atas. Kan? Muka surat 20 surah Al-Baqarah, juzuk yang pertama lagi, muka surat 20, tak sampai juzuk kedua lagi. Sebelah kiri muka surat 20 ada doa Nabi Ibrahim AS. Dia kata apa? Dia minta pada Allah Ta'ala, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak. Dia mula-mula dia kata apa? Nabi Ibrahim kata, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, ij'al lana muslimain, jadikan kami, kedua-dua kami ini Islam. Maknanya Ibrahim minta pada Allah agar dia dan isteri dia jadi Islam yang terbaik, Muslim. Kemudian dia minta apa lagi? Wa min zurriyatina, macam itulah Islam yang terbaik, ya Allah, berikanlah kami kepada kami dan anak cucu kami sekalian, zuriat kami. Maka ni doa yang saya kata boleh, saya tambah doa ni yang boleh amal untuk minta Allah Ta'ala jadikan kita ni Muslim yang terbaik. Kan? Kuasa 20 ni, ayat 128. Dah selesai kan? 28 kan? 128 kan? Dah kiri, bayi yang kedua, ketiga. Kan? Doa ni kata Syekh kepada siapa yang teringin nak jadi Muslim yang terbaik, amalkanlah doa ini.
bila-bila masa lepas sembahyang ke apa ke, minta pada Allah supaya Allah jadikan kita ni muslimnya yang terbaik sekali. Bukan cakap kita saja, anak cucu kita pun sama. Dan tengoklah makna doa tu sampai habis, kan? Doa Nabi Ibrahim. Ketika mana Nabi Ibrahim membina Kaabah. Ketika mana Nabi Ibrahim duduk bina Kaabah, lepas bina Kaabah, Ibrahim doa begitu. Jadikan kami ni Islam yang menyerah diri pada Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Ini maksud daripada ayat itu. Apa dia? Ayat 128. Maka Nabi Ibrahim minta Islam daripada Allah, minta jadi Muslim yang terbaik. Dia minta doa harapan dari Ibrahim itu, itulah yang kita minta pada Allah Ta'ala. لذلك إبراهيم عليه السلام يطلب أن يكون مسلما هو وابنه إسماعيل. انظروا إلى المولى تعالى كيف يصف شخصية إبراهيم المسلم، فيقول تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. طلب منه ربه أن يسلم. ما معنى يسلم؟ ما معنى المسلم؟ المسلم هو إنسان سلم أمره لله، اعتمد على الله في كل شيء، في سرائه وضرائه وعطائه، في خيره وشره، حلوه ومره، كل ذلك يقول الحمد لله، كل شيء من عند الله. لذلك الله يصف المسلم بأنه في الآخرة من الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. لذلك عندما يصف الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم فيقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لسانه ماذا يخرج من اللسان؟ الكذب من اللسان، الغيبة من اللسان، النميمة من اللسان، الفاحش من القول من اللسان، اليمين الغموس الكاذب من اللسان. كل شر يخرج من اللسان. لذلك المؤمن إنسان حفظه الله، والمسلم إنسان سلم الله المسلمين جميعا من لسانه ومن يده. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، الله في عون العبد في عون أخيه. إذن المسلم إنسان كله سلام، كله أمان، كله طمأنينة، كله خير، كله بر، كله إحسان، كله تقوى، كله إيمان. هكذا هو المسلم. لذلك لا توجد أي رسالة باقية إلى يوم القيامة إلا رسالة الله، ولا يوجد دين حقيقي إلا الإسلام. قال تعالى آية رقم 3 سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكبر. هذا قول الله. آل عمران آية لبن بلاس الآية 18. بعدها 19 سملان بلاس الآية لبن بلاس يقول:
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الآية اللي بعدها سيميلار بلاس إن الدين عند الله الإسلام. سورة آل عمران كمان آية أخرى نفس الشيء. في آل عمران يقول تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هو الإسلام. جميع أنبياء الله مسلمون. آدم كان مسلما، نوح كان مسلما، إبراهيم مسلما، إسماعيل مسلما، يعقوب وأولاده مسلمون. اسمعوا إلى الآيات. إذ قال له ربه أسلم، المنادى إبراهيم، قال أسلمت لرب العالمين. ويقول تعالى الآية اللي بعدها ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آخر آية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Baik, yang kedua kita nak tengok balik tuan-tuan tentang macam mana perjalanan peribadi Muslim ini. Jadi kesimpulannya saya tak panjang-panjang cerita kita nak bagi dua macam share juga. Kesimpulannya tuan-tuan boleh tengok sendiri pada muka surat 20 itu, muka surat tu daripada atas sampai bawah semua cerita pasal nak jadi Islam. Kan? Daripada ayat muka surat 20 ayat 127, 128, 129, 1130, 131, 132, 133 dari bawah sekali muka surat 20 tu tuan tengok kaji buat satu kajian, tengok balik. Di situlah letaknya jalan-jalan nak menjadi Muslim pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sekarang ringkasnya lah, yang saya senang nak uraikan pada tuan-tuan tengok sendirilah. Kalau saya uraikan panjang. Baik, seorang balik muka surat 20 tu cerita doa Ibrahim minta pada Allah dan hiwar di antara perbualan antara Ibrahim dengan Allah. Bila Allah tanya dia Aslamtu lirabbil alamin, aslamtu, Allah tanya dia hang Islam ke? Maka Nabi Ibrahim kata aslamtu lirabbil alamin. Aku Islam, aku serah daripada Allah. Jadi tadi Syekh kata apa? Kita ada dua benda. Satu Muslim, satu mukmin. Macam mana sifat seorang mukmin yang Islam? Tuan-tuan, poin yang saya tekan ni tuan, jom kita tarkiz, jom kita tengok dia ada dua makna. Satu Islam, satu Muslim. Problem dia sejuk. Problem dia tuan apa dia? Problem dia ramai yang Islam tapi tak Muslim. Kena faham tu nak? Ramai Islam tapi tak Muslim. Islam tu agama, tuan-tuan. Islam tu agama, tapi orang yang memegang Islam itu tak ada. Islam ada, ramai kuda Islam. Ramai kita ni Allah jadikan kita Islam, alhamdulillah. Soalan dia tak Muslim ini. Ini problem kita. Kita dah Islam, kita tak apa dah.
Islam itu kena jadi Muslim. Bila Allah bagi kita Islam, kita kena jadi Muslim, kena usaha. Maka Muslim itu ialah peribadi dia. Saya kata apa? Saya kata, dua benda kamu kena bezakan. Antara Muslim dengan mukmin. Muslim itu ialah orang serah diri pada Allah. Dan cara Muslim yang jadi mukmin itu ialah antara peribadi Muslim yang Nabi sebut ialah al-muslimun man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini peribadi Islam, peribadi Muslim. Baik, ini panggil apa? Peribadi Muslim itu. Apa dia peribadi Muslim? Nabi kata al-muslimun, orang Islam yang betul-betul Islam, yang Muslim ini. Supaya faham tak? Ramai yang Islam tapi tak Muslim. Jadi yang Muslim apa dia? Yang Muslim itu ialah pribadi dia. Nabi kata orang Muslim yang sebenar-benar itu ialah orang lain selamat daripada dia, dengan dia. Selamat apa? Min lisanihi wa yadihi. Muslim yang terbaik, dia cukup jaga kalam dia. Dia cukup jaga lisan dia. Dia jaga kata-kata dia. Tak rembah ikut dannya. Tak laser ikut suka. Tak ada. Muslim yang terbaik, jaga lidah. Dan yang keduanya, dia jaga tangan dia. Dia jaga tangan dia supaya tak ambil hak orang, supaya tak mengganggu orang. Itu Muslim. Itu pribadi Muslim. Yang pertama apa dia? Lisanihi, lidahnya tak tajam, lidahnya tak bisa. Lidahnya ni tak terjaya ikut dannya, tak. Dia tahan lidah dia. Dia cakap elok-eloknya. Itu Muslim. Mana pribadi Muslim yang pertama, tuan-tuan, kita nak tengok orang tu Muslim tak Muslim, tengok lidah dia. Dia suka mengumpat tak? Dia suka tekak orang tak? Suka buka aib orang tak? Ini Muslim. Kan? Islam dah Islam dah. Cuma Muslim yang sebenar itu ialah, soalan balik, jaga lidah. Jangan suka kata ke orang, buka aib orang, wasik aib orang, wasik cerita buruk orang semua dah. Maka Islam ramai, Muslim yang tak ada. Jadi kita sekarang nak cari Muslim, itu yang maksud Syekh. Maka Muslim itu ialah yang menyerah diri pada Allah. Sedangkan mukmin itu ialah orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Beriman dengan apa? Beriman dengan hak Islam lah. Beriman dengan apa yang Allah suruh, dia beriman. Dia buat, baru jadi mukmin. Selepas Islam, peringkat kedua kita ialah mukmin. Maka Syekh kata juga, dia kata, Islam ini bersaudara. Kita saudara. Maka apa sifat Muslim yang bersaudara? Dia akan menjaga sahabat dia. Dia akan jaga harta benda sahabat dia, nama sahabat dia, nama baik sahabat dia, harta benda sahabat dia, kawan dia, dia jaga. Kan? Dia menjaga, memelihara akan keaiban sahabat. Itu Muslim. Tapi kalau duduk canang, buruk orang atas teruk, ni bukan Muslim. Ni Islam saja, tapi tak Muslim. Sedangkan Allah tanya Ibrahim, hang Islam tak? Hang Muslim tak? Dia kata, aku Muslim. Wa ana minal muslimin. Kita pun sebut dalam salat, wa ana minal muslimin. Karena Ibrahim sebut, wa ana awal muslimin. Kan? Jadi Muslim ini penting. Jadi kita nak tahu apa ciri-ciri Muslim. Saya beritahu kepada Nabi Abang, jaga lidah dan jaga tangan dan jaga perlakuan. Maka tolong sahabat-sahabat, tolong padamkan kejahatan dia, tolong lindungkan keaiban dia, tolong jaga maruah dia, tolong jaga harta benda dia. Itu Muslim. Kan? Itu yang penting. Rasul kata apa juga? Islam ini agama sebenar. Dan tanda kata kebenaran Islam itu bila Allah firmankan dalam surah Al-Ma'idah, saya kata tadi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Surah Al-Ma'idah kan? Apa maksud ayat itu? Maknanya Islam ini sempurna dah. Islam itu sempurna. Maka Muslim yang sempurna itu yang kita nak ligan, kita nak cari. Macam mana Muslim yang sempurna? Muslim sempurna adalah Muslim yang mematuhi perintah Allah, Muslim yang berusaha mengikuti kehendak Allah, Muslim yang menyerah diri urusan pada Allah dan doa supaya dia jadi yang terbaik di atas yang terbaik. Baik, ini maksud daripada firman Allah. Saya kata tadi, banyak ayat-ayat kita yang kita wiridkan. Kita wirid lepas sembahyang tadi kan. Saya kata ayat 18 surah Al-Imran, ayat 19 surah Al-Imran, kan, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Itu wirid kita. Wirid ni untuk apa tuan? Wirid ni, ulama susun wirid ni sebab antaranya bukan nak ambil pahala tu. Pahala-pahala juga. Tapi wirid yang kita wiridkan, saya kata, seeloknya kita berdoa kepada Allah supaya Allah jadikan kita ni Muslim.
Itu guna wirid, itu guna doa. Kita nak minta bukan dari pahala saja, kita nak jadi orang yang terbaik, Muslim yang terbaik. Muslim yang elok sekali. Jadi Muslim itu yang paling penting, sebab Allah sebut agama pada Allah ialah Islam, dan siapa-siapa yang wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min, siapa cari lain daripada Islam, siapa yang tak mau jadi Muslim, dia jadi orang yang paling rugi di dunia dan di akhirat. Ini yang disebutkan betapa pentingnya peribadi Muslim, dan sebab kita pilih tajuk ni, kita nak kupas balik supaya kita tahu bahawa Muslim itu yang menjadi kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka dalam surah ayat 20, bukan surah 20 tadi, tuan-tuan, surah 20 surah Al-Baqarah tadi, Allah tanya Ibrahim, hang Islam tak? Maka dia kata, aku Islam serah daripada engkau. Satu poin lagi, yang saya sebut tadi, yang saya tak mau saya terlupa, kan? Dalam ayat, tak saya ayat 133, surah tadi, 133 surah Al-Baqarah tadi. Itu satu cerita bagaimana Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi semua, dia minta kepada Allah. Dia minta jadi Islam, dan keduanya dia minta susah hati sangat mereka ni. Macam saya pernah syarah tuan-tuan, Nabi-Nabi ni amat susah hati mereka, sebab mereka fikir anak cucu mereka macam mana pula. Anak cucu mereka dah okey lah macam kita hari ni. Kita Islam dah, mayang dah. Tapi satu benda hidup risau kita ni, anak cucu kita. Adakah anak cucu kita ni boleh jadi Muslim nanti? Jadi satu kebimbangan para anbiya, kebimbangan Nabi-Nabi yang disebut dalam surah ini, yang sepatutnya mak ayah juga kena bimbang. Kita tak apa lah, mungkin tak apa, kita sembahyang. Ni anak cucu kita macam mana pula? Ada yang sembahyang tak kerti, Quran tak kerti baca, sembahyang pun tak kerti, apa pun tak buat. Tiba-tiba declare mengaku tu Islam. Jadi, bimbanglah kita, sebab Nabi-Nabi bimbang. Semua anbiya bimbang tentang anak dia, cucu mereka. Cuba tengok ayat 133. Kan? Macam mana Nabi bimbang. Sehinggalah anak cucu mereka tanya anak cucu mereka, ma ta'buduna min ba'di. Kan? Jom tanya yang ni. Tanya anak cucu. Kami lepas ayah mak mati esok, hampa nak sembah siapa? Tapi mak ayah akan ditanya apa? Hampa nak makan apa? Kan? Bukan tanya hampa nak sembah siapa? Ni hampa nak makan apa hari ni? Tom yam, mak nak masak. Contohnya kan. Bukan tanya nak makan apa, tanya nak sembah siapa nanti, wahai anak cucuku. Bila mak tak ada, nak sembah siapa? Ini penting. Bukan dia tanya nak makan apa, nak beli apa, nak apa. Tanya nak sembah siapa. Ini bimbangnya para anbiya kepada anak cucu mereka. Yang sepatutnya kita ambil iktibar dari benda ni. Kalau kita nakkan anak cucu jadi Muslim, sebenarnya kita serah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. لذلك أعز الله الإسلام والمسلمين، أعز الله الإسلام والمسلمين وفتح لهم باب التقوى والدين. الإسلام هو الدرجة الأولى في الدين. الدين درجات، كما أن الجنة درجات والدنيا درجات والآخرة درجات، كذلك الدين درجات. هي درجة الإسلام. عندما يكون الإنسان مسلما مطلوب عليه 5. يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. 5 أعمال. لما عمل 5؟ عندما يعملهم الإنسان يرتقي ويرتفع من درجة الإسلام إلى درجة الإيمان. بدل ما أقول له أنت مسلم، أقول له لا، أنت مؤمن.
والدليل قال تعالى في الآية 13 من سورة الحجرات بلس، قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. كيف يدخل الإيمان في قلوبنا؟ عندما نصلي ونشهد أن لا إله إلا الله بالقلب، ونحج ونصوم ونزكي، نرتقي ونرتفع من درجة الإسلام إلى درجة الإيمان، وهي أعلى. المسلم درجة أولى، أما المؤمن أرقى وأعلى وأجل وأرفع. ولذلك المولى تعالى عندما ينادي لا يقول يا أيها المسلمون، لا، يقول يا أيها الذين آمنوا. في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله أكبر. يبقى الإيمان أعلى من الإسلام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نداء للإيمان، الإيمان. يا أيها الذين اسلموا، لا، ولا يا أيها المؤمنون، لا. هو بالدين، والإنسان ما يقف عند أول درجة، لا، يرتقي يرتفع. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. سورة الإسراء. إذن الدين يبتدئ بالإسلام. يصلي الإنسان، يصوم، يحج، يزكي، يشهد أن لا إله إلا الله، يبقى مؤمنا، يرتفع. ولذلك يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يبقى الدرجة الثانية من الدين بعد الإسلام هي الإيمان. طب أنا إيمان، دخل الإيمان في قلبي من صلاة، من صيام، من حج، من زكاة، من توحيد. الله أكبر، صرت مؤمنا. طب هل أبقى مؤمنا؟ لا، أرتقي، أرتفع، أعلى، أكون تقيا. فالتقوى هي الدرجة العالية عن الإيمان، وهي الدرجة الثالثة. ولذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. آية آل عمران، آية 102 آل عمران. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب، الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر. يبقى بعد الإيمان تقوى، يرتقي فيصير تقيا. ولذلك يقول الله تعالى لرسول الله أول سورة الأحزاب: يا أيها
النبي اتق الله. الله أكبر. رسول مسلم مؤمن يطلبه ربه بالتقوى. يبقى التقوى درجة أعلى. متى نصل إلى التقوى؟ يبقى قلنا الإسلام نشهد أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقيم صلاة، نؤدي زكاة، نحج، نصوم، نبقى مؤمنين. طيب نرتقي، كيف نصل إلى أن نكون متقين؟ والله تعالى يقول العمران كذلك: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ربنا ما قالش أعدت للمسلمين ولا أعدت للمؤمنين، قال أعدت للمتقين. كيف نصل إلى التقوى؟ إزاي؟ عندما نخاف من الله. بدي أشرب هذا الماء، هذا حلال ولا هذا حرام؟ لا حلال. الحمد لله. بدي أخذ هذا الهاتف، هل هو لي حلال ولا حرام؟ أنا أخاف الله في كل شيء. بدي أكل هذا الطعام، حلال ولا حرام؟ بدي أشرب هذا الشراب، بدي أفعل هذا الشيء، دائما أعرض أعمالي على الله من خوفي منه. يبقى لما أخاف من الجليل وهو الله، ربنا بيعطيني ربع تقوى، ربع. ولما أعمل بالتنزيل، أعمل بالقرآن الكريم، ربنا يعطيني ربع ثاني من التقوى. ولما أرضى بقسمتي وبرزقي وبالمال الذي يأتيني، براتبي، بمالي الذي يأتيني، هنا أرضيت بالقليل. وعندما أظل محافظا على الصلاة والصيام والزكاة والصدقة والحج وعمل الخير، أكون مستعد ليوم الرحيل. وهذه هي التقوى. وصفها الإمام علي فقال: التقوى جماع أربع، أولاها الخوف من الجليل، وثانيها العمل بالتنزيل وهو القرآن الكريم، وثالثها الرضا بالقليل، ورابعها الاستعداد ليوم الرحيل، يوم يموت ويدفن. يبقى يصل بالأربع أشياء: الخوف من الله، والعمل بكتاب الله، والرضا بالرزق المكفول من الله، والاستعداد ليوم لقاء الله. 4 أشياء يصل إلى التقوى ويكون تقيا. Baik, sambungan dia insyaAllah. Kita sambung lagi insyaAllah. Apabila Allah Ta'ala ni dia bagi kita Islam, dia buka jalan untuk kita lebih naik martabat. Ini penting lah. Bila Allah nak muliakan kita, dia bagi Islam, dan Allah buka jalan untuk kita lebih mulia lagi, naik darjah, naik martabat. Maka apa kita yang Muslim ni, apa yang dipentingkan? Seorang Muslim dia pentingkan nak beriman lepas Islam. Dia penting nak beriman. Lepas Islam dia pentingkan iman. Dulu kisah nak bagi iman dia bagus, iman dia baik, iman dia kuat, dia kisah kau tu. Sebab dia Muslim yang terbaik. Kan? Pertama kita dah Islam dah, jadi Islam yang terbaik. Bila Islam terbaik, tuan-tuan, timbangan dia, kalau kita tak tahu kita di Islam terbaik ke tak baik, tengok kita ni nak jaga iman ke tak mau. Maka orang Islam terbaik, dia kisah pasal iman pula dah. Dan dia kisah pasal iman. Kenapa? Iman itu yang paling penting dalam kehidupan seorang Islam. Dia pentingkan keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sebut yang Syekh sebut tadi. Jadi agama Islam ini dia ada darjat. Agama Islam ada darjat dia. Agama Islam apa dia? Dia darjat pertama, darjat dia Islam, Muslim. Lepas itu darjat kedua ialah mukmin. Darjat ketiga yang kita nak cari adalah muttaqin, takwa. Ini peringkat-peringkat Islam. Ya, kita nak kena cari jalan untuk terangkat. Syekh kata apa tadi? Maka jalan pertama nak jadi Muslim,
ialah hadis Nabi SAW. Nak kontrol kita jadi Islam terbaik supaya naik martabat beriman, Nabi kata apa? Bunyal Islam ala khamsin. Dibina Islam, Muslim itu membina diri dia di atas 5 perkara. Ya, Muslim itu dia sentiasa prihatin. Dia tumpukan diri dia. Dia terkiz, dia concern dengan 5 benda ni. Ni Muslim. Apa dia tuan-tuan? Nabi kata, Bunyal Islam ala khamsin. Muslim yang terbaik dia kisah jaga 5 benda. Pertama, syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah. Ni Muslim. Dia jaga syahadat dia. Dia tak mau bagi syahadat dia rosak langsung. Dia tak mau bagi syahadat itu lingkup. Dia kisah nak jaga syahadat dia bagi baik. Itu satu. Yang kedua, wa iqamis salah. Nabi kata jaga sembahyang. Tu Muslim terbaik tu. Jaga waktu sembahyang, jaga salat dia Muslim. Yang ketiga, puasa. Jagalah puasa fardu, puasa sunat dia jaga. So Muslim nak jadi Muslim yang terbaik dalam tu. Kan, maka saya kata yang keempat tadi zakat, kelima haji. Kan? Maka bulan Islam al-khamsin, bina Islam dengan 5 benda. Syahadat, itu solat, puasa, zakat, haji. Maka saya kata, Nabi apabila kita menjaga 5 benda ni elok-elok, maka kamu yang menjaga benda ni, Allah akan angkatkan kamu ke tahap darjat yang kedua. Kamu akan dipanggil mukmin. Kamu akan jadi mukmin. Bila kau jaga 5 perkara tadi. Ni Islam apa? Beriman kau mana? Atau sembahyang Allah ke mana tak tahu. Quran, solat, puasa, zakat, haji. Apa tak tahu. Tiba-tiba duk mengaku kata Islam. Tuan-tuan, Islam yang terbaik, yang nak naik ke tahap beriman, ialah orang yang jaga 5 benda tadi. Baik, ini kunci-kunci dia. Untuk lebih kita beriman. Dan tuan-tuan, saya kata tadi, cuba tengok dalam Quran. Ada Allah panggil siapa dalam Quran ni? Siapa yang Allah duk panggil dalam Quran? Ada ayat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina aslamu. Ada kan? Tapi siapa yang Allah panggil? Siapa yang Allah duk pandang? Allah pandang siapa dia? Ya ayyuhalladzina amanu. Maknanya, Islam itu tak cukup lagi. Islam yang terbaik ialah orang yang beriman. Yang menjaga 5 rukun tadi, 5 rukun Islam itu untuk naik martabat dia, naik darjat dia, tarakki, naik lagi ke peringkat yang lebih tinggi. Ini kewajipan kita. Maksudnya tuan-tuan, Muslim yang pribadi Muslim yang terbaik ialah dia duk cari iman yang kuat dengan Allah. Dia jaga 5 tadi dan dia duk tengok aku nak beriman macam mana, aku nak beriman macam mana, nak jaga iman ke mana. Ini Islam yang terbaik. Kenapa? Kerana saya kata apa tadi? Allah tak panggil pun wahai orang Islam, tapi Allah panggil dalam Quran, wahai orang-orang yang beriman. Jadi, orang Islam yang baik, ialah orang Islam yang kisah iman dia tu ada ke tak ada ke, elok ke tak elok ke, dia jaga ke tu. Baik tuan-tuan Muslim. Jadi tuan-tuan, mukmin yang terbaik itu lebih baik daripada Muslim. Kerana darjat mukmin di atas daripada Muslim. Nah, di atas daripada Muslim itu. Jadi tuan-tuan Muslim, apa saya kata lagi? Agama Islam ini bermula dengan agama terbaik dimula dengan Islam. Dan Islam yang terbaik dimula dengan iman. Kan? Nak beza Islam dengan Islam, dia dah beriman. Baik, tengoklah kau tu mungkin jaga sembahyang, mungkin dia jaga puasa, mungkin dia tak zakat. Bukan. 5 tadi memungkinkan. 5 perkara tadi akan menjadikan seseorang tu Muslim yang beriman. Apa dia? Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Jaga elok itu, maka terangkatlah kamu kepada martabat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka kewajipan kita sekarang mencari jalan untuk jadi orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk naik darjat. Karena syurga itu, saya kata syurga, al-jannah, syurga itu ada martabatnya. Syurga ada darjat dia. Maka bila syurga ada darjat, diganlah syurga itu dengan darjat-darjat keimanan kita sekalian. Maka orang masuk syurga ni bukan pasal Islam. Syurga ni pasal iman. Kalau Islam masuk syurga, duduk peringkat bawah. Tapi bila dia masuk syurga dengan iman, selepas Islam dan iman, darjat duduk atas. Syurga yang di paling atas lebih pada orang lain lagi. Jadi tuan-tuan, maka saya tambah sikit. Perlumbaan kita dalam beramal ialah mencari siapa yang lebih tinggi darjat pada Allah Ta'ala. Maksudnya, kita berlumba nak jadi yang lebih iman di kalangan orang yang beriman. Baik tuan-tuan Muslim, kepada saya kata apa?
apabila engkau telah naik ke di Allah dah bagi dah Islam, usahalah, jagalah pribadi engkau sebagai Islam itu untuk Allah angkatkan kau menjadi orang beriman pula. Benar saya kata juga, cukup tak dengan beriman? Cukup tak dengan beriman? Martabat iman cukup lagi? Tak. Pasal Allah duk kata lagi, ada satu darjat lagi kat kita. Yang kita nak naik kita. Apa dia? Darjat apa yang ketiga? Darjat jadi orang yang muttaqin. Darjat orang takwa pula. Ini peringkat Quran. Hadis mungkin bincang panjang lagi. Tapi peringkat Quran, 3 golongan, 3 martabat. Islam, mukmin dan muttaqin, takwa. Baik. Maka, saya kata apa? Saya kata, ulama-ulama sebut, Rasulullah pun suruh kita apa? Berusaha menaikkan martabat daripada Islam kepada beriman. Beriman kepada muttaqin. Soalnya sekarang, macam mana jadi muttaqin? Kan? Macam mana kita nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab, contohnya ayat syarikat tadi, ayat 102, 103 dalam surah Ali Imran, 163. Belah kanan. Kan selepas ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Alladzina amanu ittaqullah. Dalil bahawa lepas beriman kena bertakwa. Tak cukup dengan beriman. Kerana seorang mereka jangan rasa cukuplah jadi Islam. Melainkan rasa sonok bila jadi orang yang beriman. Dan jangan dia sonok dengan beriman. Gembiralah sangat-sangat bila kita Allah angkat kita jadi orang yang bertakwa. Ini kita punya apa? Perlombaan dalam amalan. Perlombaan dalam kehidupan. Mencari tempat supaya Allah angkat. Jadikan orang kita ni orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan muslimin. Banyaklah tadi ya. Syaitan tadi tentang ayat takwa. Ayat 102. Surah Ali Imran. Surah Al-Ahzab. Kan? Banyak lagi surah-surah yang menunjukkan bahawa kita ni kena angkat diri kita daripada orang beriman kepada orang yang bertakwa. Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala kan? Baik, peringkat dia yang Allah tengok, peringkat kita yang Allah tengok adalah beriman. Allah tak tengok sangat orang Islam itu. Orang Islam dia bagi dah. Sekarang Allah nak tengok siapa yang Islam daripada orang Islam dan siapa yang beriman daripada orang beriman dan siapa yang bertakwa dikenal orang yang bertakwa. Nah, ini dia punya apa? Dia punya jalan dia ataupun perlombaan kita sekalian. Baik, tuan-tuan dan sekalian. Kemudian, saya kata juga, bila kamu akan jadi takwa? Bagaimana nak jadi orang bertakwa pula? Lepas beriman, kan? Lepas buat yang Islam tadi, 5 benda, jadi orang beriman. Beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi, beriman dengan apa semua. Soalannya macam mana jadi orang beriman? Beriman bila mana kita jaga 5 perkara yang bunyian Islam adalah khamsin tadi. 5 benda yang membina Islam. Bina Islam, jaga beriman. Kemudian bila jaga iman pula, Allah angkat kita jadi orang bertakwa. Soalannya saya kata, kaifa nasiru ila taqwa. Macam kita nak jalan kepada jadi orang bertakwa. Baik, maka saya kata apa? Orang yang bertakwa ni dia punya apa? Dia punya arahan Allah Taala ini. Tuan-tuan tengok pada surah Ali Imran ayat 133. Selalu saya syarahkan ayat tu. Ayat 133 ni ialah seruan Allah untuk jadi orang bertakwa menuju ke syurganya. Dan ada cara situ nak jadi orang bertakwa pada Allah yang terbaik. Ayat 134. Ayat 133 surah Ali Imran. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kau sebelah kanan kan? Sebelah kanan ya. Ayat itu cerita pasal seruan Allah agar kita ni tertarik menjadi orang yang bertakwa. Kerana uiddat lil muttaqin. Allah janjikan orang bertakwa ni, maksudnya nak masuk syurga kena jadi orang bertakwa. Kan sebab apa Allah kata uiddat lil muttaqin. Allah janjikan syurga itu kepada orang yang bertakwa. Jadi, jom kita angkat kita punya martabat kita daripada orang Islam kepada orang beriman dan orang beriman kepada orang bertakwa. Kalaulah kita ingin syurga, kena cari takwa itu. Jadi soalan dia, Syekh kata apa? Macam mana nak takwa? Soalan dia, macam mana nak jadi takwa? Maka nak jadi takwa ni, kata ulama, kata Imam Hasan Imam Ali bin Abi Talib ataupun Sayyidina Ali bin Abi Talib sebut, dia kata siapa nak jadi takwa kena jaga 4 benda. Baik, siapa-siapa teringin jadi takwa, dia kena jaga, kena pelihara, kena tengok, kena buat 4 perkara ini sungguh-sungguh. Kalau dapat 4 benda ni, dia robok punya suku. 4 kali suku 1. Sempurna maknanya. Komplit 1 tu,
ialah bila setengah suku. 4 kali suku. Kan suku bagi yang pertama apa dia? Suku takwa yang pertama kalau kita buat jadi orang bertakwa, apa dia? Apabila suku pertama, bila takutkan Allah. Al-khawf minal jalil. Takut Allah. Syekh kata macam cara takut Allah? Takut Allah ni antaranya cara dia ialah pentingkan halal atas yang haram. Utamakan benda tu yang halal. Nak minum, saya kata nak minum. Benda ni halal tu. Tu orang takut Allah tu. Nak makan, benda ni halal ke haram ni? Boleh makan, tak boleh makan. Maka cara takwa yang Allah nak ni, cara takut Allah kata Sayyidina Ali, cara takut Allah yang pertama al-khawf minal jalil. Cara takut Allah ialah bila nak buat apa saja, utamakan kehendak Allah. Cara dia, nak buat sesuatu, pentingkan al-halal am al-haram. Hadha haram atau hadha halal. Baik, maka seorang adik, isi dia, poin dia, siapa yang nak jadi takwa, pertama takut Allah. Cara takut Allah lagu mana? Cara takut Allah ialah utamakan yang halal. Jangan ambil yang haram. Hak orang jangan ambil haram. Ambil halal saja. Nak minum, nak makan, nak cakap, nak buat apa. Utamakan yang halal atas yang haram. Jangan buat haram. Buat yang halal. Ini cara takwa yang pertama. Yang kedua, suku yang kedua. Nak jadi orang bertakwa yang kedua. Apa dia yang kedua? Kena ambil dan kena jaga hidup ini dengan undang-undang Allah. Yang ni, amin Nabi Tanzil. Kena beriman dengan Al-Quran itu sepenuhnya. Kena jalankan hidup kita dengan amalan-amalan arahan Allah daripada Al-Quran. Jadi suku kedua jadi orang takwa ialah dia nak Quran dalam kehidupannya. Dia nak berjalan di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Suku kedua. Bahagian kedua. Jadi setengah apa? Jadi baru setengah Islam dalam tu. Setengah lagi tahu nak? Saya setengah lagi kata Sayyidina Ali. Suku yang ketiga ialah apabila engkau suka dan redha dengan apa yang Allah beri. Allah bagi sakit, Allah bagi kaya, Allah bagi senang, Allah bagi apa saja. Apa yang Allah beri, ar-ridha bil qalil. Walau sikit pun Allah bagi hang redha. Tak dapat banyak, pulut banyak, mengetak kepala cari rezeki, dia dapat sikitnya. Redha tak? Redha. Maka suku ketiga jadi orang bertakwa ialah meredai apa pemberian Allah. Dia tak komplain. Dia tak bangkang, dia tak mohon. Allah bagi apa, terima. Jadi menerima apa pemberian Allah, redha dengan apa pemberian Allah, itu cara menjadi orang bertakwa bagian ketiga. Suku yang ketiga. Dan suku yang keempat, komplitlah jadi Islam mukmin yang terbaik apabila makan yang halal, bila berjalan hidup dia dengan keimanan dengan atas Al-Quran, dan ketiga apabila dia ini sentiasa redha dengan Allah Ta'ala, dan keempatnya, bahagian keempat, takwa keempat, ialah dia duk fikir, aku nak mati dah apa? Aku bersedia nak mati bila-bila masa. Dengan amal aku, dengan kebaikan aku, dengan keredaan Allah Ta'ala yang sentiasa aku cari, aku sentiasa menyediakan diriku. Dia kata apa? Al-isti'dad ila yaumir rahil. Aku buat persiapan bilakah hari ku mati. Dia bersiap. Kan duk siap dengan kengkapan gitu, istilahkan yang saya sebut tu, kengkapan. Duk siap dah. Duk cari amal-amal, duk cari bekalan-bekalan nak buat mati. Maka bila duk kisah duk nak mati tu bila, duk buat amalan nak tengok kita nak mati bila, untuk persiapan nak mati, maka orang ni telah membuat diri dia jadi termasuk orang yang bertakwa dengan Allah yang sempurna. Jadi saudara balik, ulang semula poin dia. Jadi orang bertakwa 4 cara. Pertama, takut Allah. Kedua, beriman sungguh-sungguh dengan Al-Quran. Ketiga, cukuplah, beredalah dengan apa yang Allah bagi. Sikit banyak tak kisah. Terimalah apa Allah bagi. Dan keempatnya, buatlah persiapan hari kita nak diusung orang ke kubur. Jadi 4 benda ni kalau kita sedang buat, kita rajin buat, maka kita termasuk dengan orang yang bertakwa, peringkat tertinggi yang Allah kurniakan kepada kita sekalian. Allah sekalian. وصلنا إلى الدرجة الثالثة من الدين. الأولى قلنا الإسلام، نرتقي ونرتفع إلى الإيمان، نرتقي ونرتفع إلى التقوى. هل بقى من الدين شيء؟ نعم. أعلى درجات الإسلام، أعلى درجات الإيمان، أعلى درجات التقوى، وهي الإحسان.
جاء جبريل عليه السلام وقال يا رسول الله ما الإحسان؟ فقال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك. وأنا أصلي الله أكبر، كعبتي أمامي الله، وأنا أحج الله، وأنا أزكي الله، وأنا أفعل أي عمل الله، أراقب الله لأن الله لي رقيب. قال تعالى آية أولى سورة النساء صفحة 77 مصحف المدينة وتجوب له تجوب. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية الثانية يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رقيب يراقبك في أعمالك، وعندما أنت تضعه في حسبانك أن الله يراك فلا تفعل إلا خيرا ولا تقدم إلا خيرا. قصة لطيفة، ملك أولاده 5 وكلهم كبار، من يلي عهدي؟ من يملك الحكم بعدي؟ قال أريد أزكاهم وأتقاهم وأفهمهم. فجاء أحد فذهب 5 كل واحد معه دجاجته، واحد دخل في بين الأشجار وذبحها، والثاني ذهب مغارة بين الجبال وذبحها، والثالث ذهب إلى بيت مهجور خرابة وذبحها، والرابع جاء في الليل في العتمة وذبحها، والخامس يرجع ودجاجته في يده. فيسأله أبوه الملك يا بني لماذا لم تذبح دجاجتك كما ذبحوا إخوتك؟ قال يا أبتاه يا جلالة الملك كلما ذهبت إلى مكان أجد أن الله يراني، وأنت قلت لي لا تذبحها حتى تجد مكان لا يراك فيها أحد، وأي مكان يراني ربي. والله تعالى يقول الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال يا بني أنت ولي العهد، أنت الذي تفهم، أنت الذي عندك دين. العتمة، حتى العتمة الله يراك في العتمة، في الخرابة الله يراك، في الغابة الله يراك، في الكهف بين الجبال الله يراك، أينما تكونوا فهو معكم. حسبك باثنين الله ثالثهما. الله أكبر. يا الرسول يقول يا أبي بكر لا تحزن إن الله معنا، فربك معك أينما ذهبت، أينما رحت، أينما جئت، هو معك أينما تكون، أينما تكونوا فهو معكم، يراكم ولا يخفى عليه منكم شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. بس
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن الإحسان أعلى درجات الدين. أي عمل تقول الله يراني، خير ولا شر، خير اعمل، شر اترك. يبقى أعلى درجات الدين هي الإحسان. ولذلك قال تعالى في آخر آية من سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا، بس لا، والذين هم محسنون. والله تعالى ليقول الرسول: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. إذن وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن أعلى درجات الدين هو إيه؟ هو الإحسان. ولذلك سيدنا يوسف عليه السلام لما كان في السجن والفتيان المحبوسين معاه شافوا فيه التقوى والدين والإحسان كمان، فأفتنا إنا نراك من المحسنين. الله أكبر. أعلى درجة الدين محسن، أقوى من المؤمن وأقوى من التقي. لما امرأة العزيز تراوده عن نفسها يقول إيه؟ إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يدعو ربه أن يبعد عنه كيد النساء، وهو الشيء الوحيد اللي عظم ربنا. قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يطلب من ربه أن يبعد عنه كيد النساء حتى لا يقع في شر. فهذه من علامات التقوى والإحسان، أن يرتقي يخاف. ولذلك عندما عرضت نفسها عليه امرأة العزيز وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. ذكر الله على طول أمام عينه: إنه ربي أحسن مثواي. أحسن، إحسان. إنه لا يفلح الظالمون. لذلك ربنا بعدين قال إيه؟ قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. بالإحسان صار خالص لله تعالى وربنا أخلصه له. إذن مش أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأقول أنا مسلم وخلاص، لا، أجتهد، أصير، أعمل، أصلي، أزكي، أحج، أصير مؤمن. كذلك أدخل كل شيء، القلب، العين، كل جوارحي مع الله، أصير تقي، أخاف من الله، أعمل بكلام الله، أرضى بالرزق اللي أعطاني إياه الله، أستعد للقاء الله بعد الموت، أصير تقي. بعد ذلك إيه؟ أراقب ربي في كل شيء، في كل عمل، في كل قول، في كل فعل، أصير من المحسنين. وهذا الإحسان أعلى درجات الدين، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Baik, tuan-tuan dan sekalian, bismillah, apa kita tengok kita sedikit lagi insya-Allah, saya terjemahkan bahagian terakhir mungkin. Maka perlumbaan kita seperti yang saya sebut tadi, Syekh kata kita kena berlumba-lumba, berlawan sama-sama kita ni untuk jadi orang yang bertakwa, kemudian peringkat tertinggi sekali yang kita nak cari ni. Jangan puas hati, Syekh kata tadi, yang terakhir tadi Syekh kata apa? Jangan puas hati kalau hang dapat jadi Islam, tak cukup lagi. Puas hati hang bila hang jadi orang yang tertinggi. Kan? Apa dia orang tertinggi? Darjat tertinggi daripada semua benda. Yang ni Syekh kata apa? Darjat yang tertinggi sekali ialah
apabila ada yang Nabi sebut dalam hadis, bila engkau jadi orang yang ihsan. Orang yang ihsan ni Allah panggil dalam Quran muhsinin. Ini peringkat tertinggi sekali. Maka tak cukup, jangan duk rasa sedap dah jadi orang Islam, sedangkan Islam tu tak beriman. Jangan seronok dengan beriman. Lagi mana tak ada taqwa. Dan peringkat tertinggi Islam, Muslim, beriman, taqwa ni ialah peringkat tertinggi yang kita dudukan, ialah menjadi orang yang muhsinin atau peringkat ihsan. Apa dia ihsan ni, tuan? Yang kata tuan. Apa dia ihsan ni? Macam mana kita nak faham ihsan? Saya kata apa? Macam mana nak faham ihsan? Ihsan ni ialah orang yang lu rasa Allah duduk dengan dia sedia. Nah ni orang yang ihsan. Orang yang duduk rasa Allah pergi tak mana apa Allah duduk dengan dia. Allah tengok dia, Allah perhati dia. Tak mana dia pergi, dia tak pernah hilang daripada ingatan dia bahawa Allah duduk dengan dia. Dia nak makan, Allah tengok. Dia nak berjalan, Allah tengok. Maka bila mana Allah tengok, dia tak menipu. Dia sentiasa buat kebaikan sebab Allah duduk tengok. Bila dia buat jahat, Allah marah. Maka dia usaha buat kebaikan. Itulah pangkat ihsan. Kan? Maka ihsan apa dia? Ihsan ni adalah orang yang suka akan kebaikan atas diri dia dan atas orang lain. Dia suka nak buat yang terbaik. Suka nak buat hak yang elok-elok. Inilah peringkat yang tertinggi. Dia panggil ihsan, tuan-tuan. Yang mana? Baik. Saya kata tadi, tuan-tuan. Ihsan ni apa dia? Jawapan dia. Ihsan ni ialah sentiasa merasakan Allah bersama. Buat apa pun Allah duk ada. Maka bila Allah duk ada, maka tak buat jahat lah kita. Pasal Allah duk tengok. Kan? Baik. Maka antara dalil ihsan, tuan-tuan, dalil ihsan. Saya tadi cuma tengok muka surat 77 dalam Quran, muka surat 77 surah An-Nisa ayat 1, 2, 3. Ayat 1 dan 2. Kan? Nak tahu apa di ihsan? Antara ayat ihsan dalam Quran ialah ayat pertama dan kedua daripada surah An-Nisa. Jadi ada cerita dia. Kan? Ada macam mana ihsan tu? Yang tanya ialah jaga hubungan saudara mara. Jaga ihsan tu adanya ialah berjaga silaturahim. Kan? Wattaqul disebut al-arham situ, al-arham. Cuba tengok kan ayat pertama dan kedua surah An-Nisa ada perkataan yang disebut sebagai apa? Sebagai al-arham. Al-arham ni maknanya silaturahim, hubungan kasih sayang. Maka orang yang ihsan ialah orang yang suka menghubung kasih sayang, tak mau berkelahi, tak mau duk bergaduh, tak mau. Dia tarik diri bila bergaduh ni. Biarlah anak bawah aku bawah tak apa. Asalkan aku diam. Aku tak mau. Aku nak jaga hubungan bagi elok. Tak mau berkelahi dengan hang. Hang cari jalan. Pasal nak berkelahi. Aku cari jalan nak berbaik. Maka orang ihsan dah gitu. Dia tak suka buat satu benda yang jadi apa? Dia bagi jadi satu keadaan jadi kacau bilang. Dia tak suka buat bagi kelang kabut orang lain. Dia tak suka buat masalah pada orang. Dia sentiasa buat bagi orang tu tenang, lapang dengan dia. Inilah orang yang ihsan. Orang yang tertinggi pada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya cerita tadi. Dia cerita tadi, ulang balik. Cuma tengok ayat 77, muka surat 77, ayat 1 dan 2 surah An-Nisa. Di sana ada cerita dia. Ayat terakhir, pada ayat terakhir, cerita dia, dia kata, Allah ini, raqib. Kan? Ujung ayat kedua kan? Ada raqib. Allah ni hampir. Dia duduk rasa Allah dekat dengan dia. Raqib maknanya dekat. Raqib mana kawan, rapat. Maknanya raqib Allah dengan kita ni. Allah tu sentiasa duk jaga kita. Sentiasa duk rapat dengan kita. Jadi orang ihsan, orang yang ada ihsan, orang duk rasa nak buat jahat tak berani. Pasal Allah duk tengok dia, Allah duk ada dengan dia sedia. Tak berani dia. Dia itu peringkat dia. Kemudian saya kata lagi, saya beri cerita tadi. Bagaimana seorang yang ihsan. Baik. Saya kata ada seorang raja. Ni cerita. Cerita ni syok kan. Boleh tinggal piano tu. Boleh tinggal buku. Tengok cerita ni. Makan pun berhenti lagi tengok cerita ni. Baik. Saya kata, zaman satu seketika dulu, ada satu orang raja. Seorang raja yang nak tawalla. Dia nak lantik anak dia jadi raja ganti dia. Kebetulan dia ada 5 orang anak laki-laki. Dia nak pilih siapa jadi orang yang ganti tempat dia. Nak pilih siapa nak bergantikan dia sebagai raja. Maka raja ni fikir nak buat macam mana. Dia pun panggil 5 orang anak dia.
Dia kata, wahai anakku sekalian, dia pun minta pembantu dia omai 5 ekor ayam. Omai 5 ekor ayam, dajaj. 5 ekor ayam pada 5 orang anak dia. Dia kata ke anak dia, wahai anak aku, ni ambil seorang ekor ayam, hampa pergi sembelih, pergi cari tempat yang tak ada siapa nampak. Pergi sembelih. Dia kata ke anak raja ni, raja ni kata ke anak dia, pergi cari tempat sembelih ayam ni, tapi tempat tu jangan bagi siapa nampak. Anak pertama, dia pergi lautan. Dia sembelih lautan. Kita tengok tak ada orang, dia sembelih yang tu. Anak kedua pula, masuk dalam gua. Tempat tak ada orang, sembelih dalam tu. Anak ketiga pula, pergi rumah kosong, tak ada siapa. Pergi rumah kosong. Cari. Kokok apa, yang apa, tempat tu tak ada orang. Dia sembelih. Hak seorang kita nombor 4 pula, dia tak sembelih siang, dia tunggu malam. Pasal apa? Tak ada siapa tengok. Han nombor 5 ni, duduk termenung tengok ayam. Dia tak ambil ayam tu, tengok macam mana. Lama-lama, lebih dah habis semua dah. Orang pakat pergi sembelih dah, balik main dah, dia tu juga. Anak kelima ni tak pergi mana, duduk tengok ayam tu. Dia fikir, sentuh ayam tak, apa pun tak. Abang dia yang pergi sembelih ayam tu, dia lautan balik main lah ke ayah dia. Ayam dalam gua balik main. Semua pakai balik main. Dia duduk tengok ayam tak habis lagi. Bila mana-mana ayah dia tanya, hang ni tak sembelih ayam pasal apa? Pasal apa tak sembelih ayam ni? Pergi dah cari tempat. Dia kata, oh ayah, tang mana yang tempat yang tak ada? Semua tempat ada. Aku nak sembelih tang mana tak ada orang. Tak sembelih macam mana tak pergi nampak. Sedangkan duk tang mana pun Allah nampak. Jadi aku tak sembelih ya. Hang suruh sembelih tak ada orang. Tang mana tak ada orang, semua tak ada orang, tapi nak buat apa pun dia kata, Allah duk tengok. Jadi aku tak sembelih ayam ni pasal hang suruh cari tempat yang tak ada orang. Macam mana aku nak sembelih sedangkan Allah sentiasa melihat aku. Maka ayam tu dia tak sembelih. Ayah dia kata apa? Hang lah pengganti aku sebab hang bertakwa dengan Allah. Hang takut Allah Ta'ala. Adakah abang-abang hang lu fikir salah faham pada pendapat apa benda yang aku suruh. Tapi hang ni cerdik sebab hang bertakwa pada Allah. Maka aku serahkan pemerintahanku pada kamu, ya anak. Anak tak sembelih tu. Pada apa? Pasal apa? Pasal anak ni bijak. Bijak apa? Bijak memahami bahawa di mana tempat pun ada yang melihat. Yang ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cerita dan tuan. Cerita rono. Saya tak mau cerita lah. Sudahlah. Banyak cerita lagi aja. Tak mau tulis pula kan. Nabi tulis pula. Baik tuan-tuan dan muslimin. Sambung ya. Sambungan kita. Jadi tuan-tuan dan muslimin. Sekarang ni perlumbaan kita ialah nak jadi orang bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka surah An-Nahli, saya kata surah An-Nahli, akhir ayat An-Nahli menceritakan macam mana jadi orang yang bermuhsinin. Allah sebut, jadilah orang yang muhsinin. Surah An-Nahli, akhir ayat surah An-Nahli ada. Dan banyak ayat Allah Ta'ala. Contoh cerita Nabi Yusuf pun sama juga. Cerita Nabi Yusuf pun Allah kata, sanaraka minal muhsinin. Kata Allah, aku duk tengok hang. Adakah hang ni jadi orang yang bermuhsin? Jadi ihsan. Allah uji dia dengan apa? Dengan wanita-wanita Zulaikha dan sebagainya. Sebab Allah tengok hang ni beriman tak, bertakwa dengan Allah. Hang ni rasa ada Allah ada dengan hang atau tidak. Allah katakan Ibu sahabat dan Nabi Yusuf ada, sanaraka minal muhsinin. Aku nak tengok hang je. Adakah hang ni termasuk di kalangan orang yang ihsan? Kan ini Nabi-Nabi. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi-Nabi ni Allah angkat darjat dia pasal apa? Pasal mereka ni orang ihsan. Jadi, Allah nak abang kita, kalau nak dapat peringkat tertinggi sekali, belajarlah berihsan. Belajarlah cara sifat ihsan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Allah syaitan tadi. Buatlah kebajikan. Sebab kebajikan tu balik ke hang balik. Dan Allah sentiasa duk cari, Allah duduk tengok, antara pandangan Allah duk cari siapakah di kalangan kita ni yang ihsan. Itu kita punya perlumbaan kita, itu kita nak cari bahawa saya kata tadi, Muslim ingatlah, Muslim saja tak cukup, beriman pun tak cukup. Yang cukup ialah bila kita berada bertanggap ihsan. Kerana ihsan itu meliputi semua. Tauhid pun ada, fiqh pun ada. Maka paket ihsan, paket muhsinin. Sehingga Allah kata, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta orang ihsan.
Kan? Allah tak abang dia cinta orang mayang, tak ni. Allah tak kata dia cinta orang puasa. Allah kata aku cinta orang ihsan. Minal muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cintakan orang yang ihsan itu. Jadi soalannya sekarang ni, kita ni duk buat ibadat bukan cari pahala apa, tapi cari martabat, cari darjat, jadi orang yang ihsan, orang yang duk rasa buat apa pun Allah ada bersama dengan dia. ممكن لا ممكن نص ممكن نص 11 نص ممكن 11 نص 11 ونص نص ان شاء الله يعني اخر لذلك المسلم انسان يطلب العلا، لا يقف في مكان بل يرتفع. إذا كان عيسى ويحيى وصلا إلى السماء الثانية، وإذا كان آدم وصل إلى السماء الأولى، وإذا كان إدريس إلى السماء الرابعة، وموسى إلى الخامسة، وإبراهيم إلى السماء السادسة، وجبريل إلى السابعة، فإن مكانة رسول الله نبي الإسلام وصل إلى عرش الرحمن، إلى سدرة المنتهى، إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اعتلى وارتقى. هكذا المسلم لا يقف عند مكان، ولكن يطلب المزيد، مزيد من الدين، مزيد من الإيمان، مزيد من التقوى، مزيد من الإحسان. الموظف والموظفة يعين كاتب، يرجو أن يكون رئيس قسم، يرجو أن يكون مديرا، يتمنى أن يكون مديرا، وهكذا يرجو كثير. هل من مزيد؟ لذلك المسلم المؤمن التقي المحسن هو الذي يرجو الآخرة، كما قال تعالى لرسول الله: وللآخرة خير لك من الأولى، سورة الضحى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. طب احنا ماذا نفعل؟ لا، احنا نريد الدنيا. قال تعالى آخر سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل ايه؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. احنا نسعى للدنيا، نريد ايش؟ مكانتها، نريد مالها، نريد جمالها، نريد أملاكها، نريد متاعها، نريد ما فيها. والآخرة قليل من يريدها. هكذا يقول الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا، ولكن في الحقيقة الآخرة خير وأبقى، لأن الدنيا فانية والآخرة باقية، لأن الدنيا دار تعب وملل ومشقة، والآخرة دار
راحة وسعادة ومتعة وهناء. الدنيا دار شقاء والآخرة دار جزاء. الدنيا دار تعب ومشقة وكبد، والآخرة دار نعيم مقيم، دار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، وفيها يطمع من لا عقل له. أما الآخرة نعيم مقيم، سرور وفرح، جنان ومتاع ليس قليل، كثير. المتاع القليل في الدنيا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، متقي، ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وين؟ الدنيا دار تعب، مرض، مشاكل، منغصات، كورونا، أشياء وأوبئة ومتاعب كثيرة. أما الآخرة ما فيها مرض. الدنيا نمرض فيها ونشقى فيها ونهلك فيها ونتعب فيها. أما الآخرة جنة أهلها لا يهرمون لا يكبرون، أهلها لا يمرضون، أهلها لا يتعبون حتى لا يموتون. تأتي عجوز إلى رسول الله، وهذه امرأة طيبة لا تفعل إلا الخير، تصلي وتصوم وتحج وتزكي، وتسأل الرسول: يا رسول الله أأدخل الجنة؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عجوز. فتبكي المرأة: لماذا يا رسول الله؟ لماذا لا أدخل الجنة؟ لماذا يا رسول الله وأنا لا أفعل إلا الخير؟ فيضحك الرسول ويضحك الصحابة. قال لها: تدخلين الجنة ولكن لست بعجوز، تدخلين الجنة وأنت بنت 33 سنة، في فتاة في عز الشباب، تيجا 33 عام حتى تسعدي بملذات الجنة. أما تدخلي بنت 70 أعصابك مرتخية وتمشين على عصا. أي متعة في الجنة للعجوز تمشي على عصا ولا تتحرك. فتضحك المرأة وتصر وتفرح أنها ستدخل الجنة فتاة صغيرة، لا تكبر، لا تمرض، لا تتغوط، لا تتبول، لا تتمرض. ما في. الجنة كلها دار راحة ومتاع إلى حين، إلى أبد الآباد لا ينتهي. كل ما الإنسان أرى فيها خير زاده الله منه، أحسن منه، أحسن منه، أحسن منه، وهكذا. ولهم فيها مزيد. الله أكبر. لهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون. مزيد. الله أكبر. طيب الجنة وما فيها، ما هو المزيد اللي يروه أهل الجنة؟ المزيد أنهم يرون وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن هذه الجنة أيها الإخوة الكرام يصلها المسلم بعمل،
مسلم مؤمن تقي محسن. أما الديانات الثانية خلاص يسجل اسمه نصراني يبقى نصراني، لا مؤمن ولا متقي ولا محسن، يهودي بيظل يهودي، مجوسي بيظل مجوسي، وهكذا إلا المسلم. فالمسلم رجل يرتقي ويرتفع، والله تعالى أحب الإسلام، أحب الإيمان، أحب التقوى، وأحب الإحسان. نعم، ولذلك ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهنيئا لكم أنكم مسلمون، نعمة عظيمة، لأنكم خير أمة أخرجت للناس، كما قال تعالى في الآية 110 من سورة آل عمران في الصفحة 64 مطلع المدينة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. إذن هنيئا لكم جميعا أنكم مسلمون، نعمة لا تعد ولا تحصى ولا تعادلها نعمة في الدنيا. أيها الإخوة الكرام، الجنة حرمها الله إلا على المسلمين، إلا على المؤمنين، إلا على المتقين، إلا على المحسنين. هذا ما أراده الله لنا ولكم. آمين آمين يا رب العالمين. Baik, bagian terakhir sebelum kita tamatkan perbincangan kita pagi ini, insya-Allah teman-teman. Baik, saya kata apa lagi? Yang terakhir, bagian terakhir saya kata Muslim itu ialah yang sentiasa cari jalan untuk naik darjat. Maka jadilah Muslim yang tertinggi bila mana kamu duk cari jalan nak naik martabat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini Muslim ya, pribadi Muslim yang kita nak cari ini, nak tahu kita punya Muslim tu elok tak elok, bagi tak bagi, duk timbang tak mana, timbang tan ada tak rasa nak naik martabat, nak naik darjat lebih tinggi. Karena Muslim yang terbaik adalah Muslim yang cari jalan nak naik, nak mengangkatkan martabat dia di sisi Allah Taala dengan lebih tinggi lagi. Dia tak cukup dengan benda yang ada, melainkan dia duk cari makam ihsan ataupun makam taqwa yang dijanji oleh Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan, saya sebut tadi. Apabila malam Isra' dan Mi'raj, malam Isra' dan Mi'raj, Nabi naik ke langit. Langit pertama jumpa Adam, kedua jumpa Isa, ketiga jumpa Idris. Naik sampailah yang ketujuh, langit yang ketujuh, Nabi jumpa dengan Nabi Ibrahim AS. Baik, tengok betapa darjat itu diangkat oleh Allah. Kan darjat itu diangkat satu-satu oleh Allah Taala. Maknanya langit yang duk ada tu, Nabi yang duk di langit-langit tu, nak abang itulah martabat kita. Kan daripada tangga satu Adam naik tangga kedua. Lagi Nabi naik langit pertama, kedua, tiga, jumpa Nabi-Nabi. Nak abang itulah darjatnya mukmin itu. Yang kita kena cari, bukan duk di bawah saja. Jom cari jalan naik. Dan Syekh kata apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila malam Isra' Mi'raj, dia duduk tahu mana? Dia duduk tahu mana? Pada malam Isra' Mi'raj, dia bukan di langit. Dia Allah angkat dia lepas Sidrah Muntaha, duduk di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nak apa? Wahai orang yang beriman, wahai orang mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hang kena angkat diri hang hampir dengan Allah. Isyarat dia Nabi duduk, Nabi naik sampai ke arasy Allah. Jadi kita ni tak cukup dengan duduk jadi pihak Adam saja. Kan duduk tangga pertama, tangga bawah, nak usaha naik ke tempat yang tertinggi. Dan Nabi dibawa oleh Allah ke Sidrah Muntaha sampai berada di bawah arasy Allah Taala. Nak abang apa ni? Kisah ni hikmah dia, nak abang kata, kita ni tak cukup jadi orang biasa. Kena jadi orang yang hampir dengan Allah atau jadi orang yang berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi kita jadi gitu. Jadi kita usaha. Kena usaha untuk mencapai tahap-tahap yang tertinggi sekali. Ini. Maka naiknya martabat itu, Nabi Isra' Mi'raj naik langit-langit itu, nak abang kata, itulah martabat kita sekalian. Dan bila Nabi Rasulullah naik ke martabat yang tinggi, di bawah arasy Allah, lepas Sidrah Muntaha, Jibril pun tak boleh pergi, nak abang kata, hikmah dia, jom jadi orang yang paling hampir sangat dengan Allah. Yang ini berada di bawah, dekat dengan Allah, di bawah arasy Allah. Bila Nabi berada di arasy Allah, bermakna Allah nak
kita umat Muhammad ni jadi orang yang terlalu hampir dengan Allah SWT. Syekh kata tadi, kita ni kalau pihak dunia, tuan, Syekh bagi misal lah. Kita ni pegawai kerajaan ke dalam kerja kita dunia ni, duk cari tak nak naik pangkat? Cari tak lah. Cari tak? Cikgu nak naik jadi apa? Dia cikgu biasa nak jadi apa? Nak jadi pedung kanan. Naik kan? Naik lah. Pedung kanan dia cerita bila aku jadi guru besar tu, dengan tua. Dia teringin nak naik. Kan? Maka sama juga. Kerja apa pun, dia mesti nak naik martabat dia. Untuk apa? Untuk lebih. Berlomba-lomba untuk jadi orang yang tertinggi. Dalam karier dia. Itu manusia dunia. Ke dunia duk cari tempat nak naik. Nak naikkan peringkat dia, darjat dia untuk jadi orang yang paling top, orang paling tinggi. Kalau dunia apa cari itu, pasal apa akhirat apa tak cari orang yang paling top dengan Allah. Pasal apa kalut dengan dunia yang Syekh kata tak ada apa yang nak tinggal, tapi hamba tinggalkan akhirat yang kamu dengan Allah Ta'ala saja. Maka Allah nak kita berada hampir dengan dia. Kan Allah nak kita berada hampir dengan dia, dia tak mau kita jauh dengan dia. Jadi dunia itu menjauhkan kita daripada Allah. Kan dunia itu menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala. Ayat yang kita nak bincang tentang apa? Tentang Allah kata kita ni sepatutnya ligan akhirat, ligan darjat pada sisi Allah. Tapi Allah habaq dah dalam surah Al-A'la tadi, Syekh kata sabbih isma rabbikal a'la, cerita tu cerita manusia tak mau akhirat, nak dunia juga. Pangkat dunia pulun, pangkat akhirat tak pulun. Kerja apa pun nak duduk atas. Dia suka duduk cari jalan. Kadang-kadang bagi saya tambah, kadang-kadang tindah kono. Kan kadang-kadang perkenal kau ni supaya dia naik atas. Dia pihak kat bos dia ni malas kerja orang dia panggil supaya bos tu ambil dia duduk atas. Dia sanggup tipu kawan dia untuk naik darjat, untuk naik status dia. Tapi tuan-tuan, bila kita soal akhirat pula, kita tak terkesan pun saya kata tadi. Allah sebut bal tu'sirunal hayatad dunya. Allah dah habaq dah manusia ni, dia dengan akhirat dia tak apa kisahnya. Tapi yang dia pulun, dia terkesan diri dia dengan dunia. Bal tu'sirunal hayat ad-dunya. Dia lebih terkesan, lebih seronok nak naik darjat pada dunia ini. Sedangkan Allah kata wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu kekal dan baik untuk kamu. Tak mau. Ini sifat manusia yang lalai kata Syekh. Manusia lalai daripada kehendak-kehendak kepentingan dia di sisi Allah Ta'ala. Jadi, Syekh nasihat kita tuan-tuan, jomlah. Saya pun masa dah sampai lah, lewat ni pun, sekejap dah. Jadi kita faham balik kita faham, jomlah kita berlumba-lumba menjadi orang yang naik martabatnya sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jom cari jalan sungguh-sungguh sebelum kita mati ni. Jom cari jalan sungguh-sungguh untuk merebut darjat yang tinggi pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi surah Al-A'la itulah cerita dia. Syekh kata apa tadi? Cari pangkat dunia, cari habuan dunia, apa dapat? Allah habaq dah. Dunia ini darut ta'ab. Dunia ini tempat letih, tempat penyakit, tempat susah payah, tempat yang tak seronok sebenarnya berbanding dengan akhirat, berbanding dengan syurga. Tapi kita cari dunia, maka bila puluhan dunia yang jumpa ialah keletihan, kepenatan. Tu saya kata kuliah tu, tuan-tuan, penat nak dengan dunia? Penat. Pasal macam tak nak penat, jawab pun tak nak. Jawab pun tak larat, penat lah tu. Tak larat lah nak jawab. Pasal apa? Penat sungguh dengan dunia. Apa pun tak boleh. Ada reta nak ambil. Ada reta boleh ambil. Puin-puin pun tinggal kat orang. Kita nak pergi kubur tak tahu benda apa. Kan? Ini rugi. Maka saya kata apa? Dunia tempat ta'am. Dunia tempat letih. Dunia tempat batu, tempat masyakil. Tempat masalah. Maka sama berebut dunia, berebut masalah. Sama berebut dunia, berebutlah kesusahan dan sebagainya. Jadi berhentilah. Maka Allah kata berebutlah akhirat, tempat senang. Kan? Maka kita faham balik, jom cari balik jalan untuk melihat syurga Allah, tempat yang terbaik, tempat yang tak ada penat, tempat yang tak ada susah, tempat yang seronok sampai bila-bila. Kan? Cerita saya tadi macam mana perempuan tua masuk syurga tadi, saya cerita tadi kan. Nabi kata kat satu perempuan tua tu tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah aku ni boleh masuk syurga? Nabi kata, kamu orang tua tak boleh masuk syurga. Tayak orang tua tu. Kan? Pasal apa? Dia tayak masa dia buat amalan masuk syurga. Tiba-tiba Nabi senyum, Nabi kata, tak, maksud aku ni masuk syurga tu orang muda-muda,
wahai mak, hang takkan masuk syurga dengan dia tu. Kalau masuk syurga 70 bukan tongkat, mana sonok? Saya kata tadi. Kan? Nah, Nabi kata masuk syurga dengan apa? Dengan bertongkat. Mak 70 masuk syurga. Menginggut-inggut, teringgut. Mana nikmatnya? Nak ambil buah syurga pun tak boleh. Berarti tak ada nikmat. Maka Allah pun buat bagi kita nanti syurga umur 33 tahun. Semua orang. Maka Nabi habak kat orang tua tu, dia pun senyumlah. Maksud Nabi kata tak masuk syurga orang tua tu ialah masuk syurga ialah orang muda-muda saja. Umur 33 tahun. Semua 33 tahun. Supaya apa? Pasal apa umur 33 tahun? Kerana untuk merasakan nikmat yang sepuas-puasnya. Kalau syurga orang tua tak sonok lah. Makan pun tak boleh pergi kan. Macam kita lah ni. Makan pun. Orang sepinggan, dia setengah pinggan. Kan? Duk tengok pinggannya. Nak berhenti bila? Tak lalu. Mana nikmat dah. Jadi masuk syurga dengan umur 33 sebab dapat Allah nak kita dapat merasai nikmat itu sepuas-puasnya. Itu nikmat daripada Allah. Allah bagi umur 33 kan. Jadi syurga itu tempat nikmat. Dunia ini tempat tenang. Tempat susah payah. Maka Allah kata, jom cari darjat akhirat. Allah sure, Allah suruh kita cari. Ayat surah A'la tu nak suruh kita memberi panduan kepada kita. Jom cari jalan mendapatkan syurga Allah. Kalau hang tak mau penat, tak mau susah, cari syurga. Jadi, kita penat saat ini sini dunia ni, kita mengaji untuk ibadat sebab nak cari tempat pada Allah Ta'ala. Maksud kita, jom berlumba-lumba menjadi tempat berada hampir dengan keridhaan Allah, hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tempat yang kita nak cari, itu tempat yang Nabi kita mau, dan itu tempat yang ulama-ulama suruh cari sekalian. Tuan-tuan, saya kata tadi, yang terakhir saya kata apa? Hani'an lakum. Saya kata apa? Tahniah kepada hampa semua. Tahniah kepada kita semua. Pasal apa? Pasal jadi Islam. Dan tahniah lagi kalau hampa jadi orang beriman. Dan tahniah lagi kalau hampa jadi orang bertakwa. Dan tahniah yang tertinggi bila hampa sentiasa jadi orang ihsan. Kan tahniah lah kita sekalian kerana dapat naik darjat dari masa ke semasa. Cuba tengok ayat surah Ali Imran ayat 110, ayat 110 Allah firmankan khitab kepada kita sekalian. Allah firman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Kan sampai habis ayat tu. Jadi Allah kata apa? Kamulah sebaik-baik umat. Kita lah. Sebaik-baik umat yang Allah keluarkan daripada semua golongan. Bila kita keluar jadi orang terbaik, bila kita usaha naik darjat. Dan saya kata apa? Saya kata tahniah kepada kita sekalian jadi orang Islam. Dan usahalah jadi orang lebih baik di masa ke semasa. Kerana Allah sedang memperhatikan kita. Dan Allah nak kita jadi yang terbaik daripada yang terbaik. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan dari sisi Allah SWT. Mudah-mudahan berbincang kita dah sampai matlamat dia. Dan terima kasih banyak kepada tuan-tuan sekalian yang dapat hadir hari ini. Dan esok ada lagi insya-Allah program kita esok. Esok bahagian Quran pula. Kan dengan kuliah yang keempat. Dan kita bukan buat setiap hari ini sebab kita nak bagi semua dapat hadir diri ke ma'had. Kalau tidak, hari Rabu saja nak main, ramai tak boleh. Kan kita diminta oleh pihak frontliner dan MKN minta 200 setengah saja. Saya boleh buka 20, dia ada 200 untuk untuk orang ramai. Dia patutnya 50 Ustaz. Dia tak 50 lagi. Ni dia pandai tak lah. Kalau semua 250, dia tak orang apa ni. Pasal apa? Ketat peraturannya. Jadi saya ambil 200, 50 lagi ni ada pelajar-pelajar kita campur orang sikit lah. Oh yang walk in pun ada juga. Jadi kita hadkan 250. Saya rasa tekat ni malam ni ada tekat 250 ni mungkin bulan ni saja. Bulan depan kita buka balik macam biasa. Sebab corona ni pun dah turun. Dan tengok kes main kosong tak ada. Kan pakai doa lah. Mudah-mudahan kita pun selesai pada corona ni boleh mengaji macam biasa balik. Ni nak raya haji pula kan. Bangun ni raya pun raya lah. Tapi pakai baju baru tak tunjuk korang. Pakai baju baru untuk musim dalam rumah korang. Tadi raya korang. Menyebar biar korang lah. Tebang saya kan. Jadi raya haji ni bolehlah kita beraya sikit lah. Suasana raya boleh lah. Dan mudah-mudahan kita akan dapat kebaikan di masa ke semasa. Kita keadaan ni mungkin sementara saja. Kita diarahkan oleh MKN sendiri, diarahkan oleh pihak frontliner kita untuk mengetahui SOP yang ada. Bukan nak seksa tak ada. Itu saya tadi. Saya tambah. Inilah dunia. Tempat penat. Penat nak pakai topi. Penat nak tajuk jarak, penjarakan sosial. Penat nak kata sorang-sorang, tak nak ramai-ramai. Penatlah dunia ni tuan. Maka siapa cari dunia penat? Dunia tempat penat dan letih.
Betul. Okey, kita. Namun tak nak patuh arahan semua kan senang. Masuk supermarket penjarakan 1 meter. Kena ada 100 orang. 1 meter. Berapa 1 meter tu pergi. Tu kena belakang. Kan? Itu pun. Hak masjid tak dia buka lagi. Dia komplain. Ada masjid yang tak bagi muslimat pergi. Kan? Pasal SOP. Dia gaduh. Muslimat gaduh. Pasal apa masjid kalau dia pergi, kami tak dia pergi. Saya kata yang ni arahan daripada pihak masjid sendiri. Dia rasa daripada batu, kena batu lah. Kan ada masjid yang bagi buku muslimat B, ada masjid yang tak bagi muslimat B, terpulang lah. Tapi walaupun bagaimanapun, kan bagi saya, bagi kita sekalian, COVID ni banyak mengajak kita erti sesuatu. Kita belajar. Yang pentingnya pada, macam saya kata tadi, dan kuliah yang kita sebut ni, yang penting kita belajar untuk naik tahap pada iman, pada Islam, pada iman, pada ihsan dan pada orang yang bertakwa tertinggi, iaitu golongan yang berihsan dengan Allah SWT. Saya tutup majlis ini, sama-sama kita minta share doakan kita, insya-Allah nak doakan kesejahteraan kita, doakan apa saja, sebab saya yang kita faham doa Syekh ni antara doa yang cepat mustajab, insya-Allah. Mudah-mudahan kita share doa kita dan kita amin bersama insya-Allah. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم من كادنا فكده ومن بغى علينا فخذه ومن أراد بنا سوءا فسلط عليه سيف انتقامك يا رب العالمين أمين. اللهم أيد الدين أمين. اللهم انصر المسلمين أمين. اللهم قوي اليقين أمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم أمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته أمين. ولا عيبا إلا سترته أمين. ولا عسرا إلا يسرته ولا كربة إلا فرجتها أمين. ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا حقا إلا رددته ولا غريبا إلا حفظته ولا مسافرا إلا بسلامة الله وصلته اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وربها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم إنا نسألك رضاك والتقوى ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم قنا من النار ومن عذاب النار اللهم قنا من النار ومن عذاب النار ومن كل قول وفعل وعمل يقربنا إلى النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا حليم يا غفار ربنا استجب منا دعانا واشفي مرضانا وارحم موتانا واهلك أعدانا وكف عنا من آذانا ولا تخير فيك رجانا وعلى دين الإسلام توفانا واختم الباقيات الصالحات يا رب العالمين اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك اللهم إنا نسألك العفو فاعف عنا ومن شر خلقك سلمنا ولغيرك لا تكلنا ومن رحمتك الواسعة لا تحرمنا اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا واصلح أحوالنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني ممن تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.